Selamat pagi saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati Puan Nur Hafizah dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk epistemologi dari perspektif Islam dan juga Barat. Epistemologi. Apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi? Secara umumnya, epistemologi berasal daripada perkataan Yunani iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud teori. Epistemologi membahas secara mendalam dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh itu, perbahasan epistemologi adalah suatu cabang falsafah yang menyiasat asal-usul, struktur dan keabsahan ilmu. Falsafah terbahagi kepada beberapa cabang, di mana epistemologi merupakan satu daripada 4 cabang utama teoretikal yang juga terdiri daripada metafizik, estetik dan psikologi. Selain itu, manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal fikiran akan mempunyai rasa ingin tahu tentang situasi yang sudah berlaku. Sifat ingin tahu itu muncul dengan pertanyaan seperti siapa, di mana, apa, bagaimana, mengapa dan berbagai lagi kata tanya yang lain. Bidang epistemologi boleh ditahrifkan sebagai mengkaji ciri-ciri umum dan benar dari pengetahuan manusia seperti mengkaji andaian dan syarat logik yang boleh dijadikan dasar kepada pengetahuan serta cuba mencetuskan rasional terhadap kebenaran dan objektifnya. Epistemologi juga menimbang sesuatu perkara secara rasional bagi menentukan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik. Terdapat beberapa objektif yang selaras dengan tajuk kajian iaitu mengkaji epistemologi menurut pandangan Islam, menyelidik perbandingan epistemologi Islam dan Barat dan mengetahui peranan epistemologi Islam dalam pembangunan tamadun. Epistemologi menurut pandangan Islam. Dari pandangan Islam, epistemologi bukanlah dari segi teori atau akal semata-mata, tetapi ia juga melibatkan akidah. Peranan akan memerlukan bimbingan wahyu iaitu Al-Quran agar perkara yang difikirkan dan dilakukan dapat menghasilkan impak positif. Oleh yang demikian, dalam kajian Islam, istilah epistemologi sering digunakan dengan istilah pemikiran. Pemikiran berasal dari kata-kata pemikiran yang bermaksud akal, ingatan, fantasi sehingga pemikiran merujuk kepada proses, kaedah dan tingkah laku berfikir. Islam tidak pernah bertentang dengan jenis pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Di sinilah ideologi dan etika akan mengatur 8 langkah-langkah epistemologi dan metodologi supaya membawa kepada keharmonian, kedamaian dan pengetahuan tentang kedamaian persekitaran mesra alam. Pengenalan epistemologi dari perspektif Islam. Dari segi istilah, epistemologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme yang membawa maksud pengetahuan dan logos bermaksud hujah logik. Dari segi istilah falsafah pula, epistemologi merupakan perbahasan krisis bersumber-sumber ilmu dan hasil kesudahannya secara teoretikal. Epistemologi merupakan salah satu dari cabang utama falsafah yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Terdapat beberapa jenis pandangan epistemologi iaitu dari pandangan Barat dan pandangan Islam. Dari pandangan Islam, dapat dibahagikan kepada wahyu, akal dan panca indera, manakala dari pandangan Barat terbagi kepada rasionalisme dan imperialisme. Seterusnya, kaitan antara wahyu dan panca indera dari perspektif pandangan Islam. Potensi yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui akal dan panca indera. Maksud akal ialah daya untuk memperoleh pengetahuan atau daya yang dapat membuatkan seseorang dapat membezakan dirinya dengan benda-benda lain atau mengekstrakkan benda-benda yang ditangkap oleh panca indera. Kesimpulannya, akal dan panca indera sangat penting untuk manusia berfalsafah dan merungkai segala permasalahatan. Seterusnya, wahyu. Wahyu yang dikurniakan kepada manusia adalah melalui 3 cara. Antaranya ialah pewahyuan, diturunkan secara wahyu, dan mendengar suara dari belakang tirai, serta perantaraan antara malaikat Jibril. Hakikat keterbatasan akal. Menurut epistemologi Islam, akal tidak mampu memberi petunjuk kepada manusia di luar batas kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hanya wahyu sahaja yang layak menjadi sumber panduan ilmiah bagi akal. Berhubung persoalan metafizik ketuhanan dan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Baik, saya Khalid Syahana binti Zulkifli akan membentangkan dapatan kajian kumpulan kami.
Jadi apa yang kami dapati daripada kajian ini adalah kami dapat menjelaskan tentang definisi epistemologi dengan lebih mendalam, dan kajian kami ini turut membincangkan perbezaan pandangan epistemologi dari sudut barat dan juga Islam dengan lebih jelas melalui rujukan yang kami dapati. Baiklah, sekarang mari kita lihat epistemologi menurut pandangan Islam. Kami telah simpulkan daripada kajian kami bahawa epistemologi menurut pandangan Islam ini bukanlah dari segi teori ataupun akal semata-mata, tetapi ia juga melibatkan akidah seseorang individu itu. Hal ini kerana ia memerlukan bimbingan wahyu iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak boleh diketahui epistemologi ini menurut akal, fikiran akal semata-mata. Perlulah ada bimbingan wahyu iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hal ini kerana hanya wahyu sahaja yang layak menjadi sumber panduan ilmiah bagi akal. Kerana dalam epistemologi Islam, akal tidak mampu memberi petunjuk kepada manusia di luar batas kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tambahan pula, wahyu ini merupakan sumber petunjuk yang memimpin akal ke arah yang benar bagi umat Islam. Seterusnya kita akan lihat kepada epistemologi barat. Epistemologi barat merupakan hal yang sangat berbeza dengan epistemologi Islam. Hal ini kerana mereka menggunakan akal semata-mata bagi membuat sesuatu keputusan tanpa mengira kesan dan akibat kepada orang lain, serta mereka melihat kepada perspektif dunia semata-mata. Hal ini bermaksud mereka tidak melihat kepada perspektif akhirat dan hanya menurunkan sesuatu hukum falsafah itu berdasarkan akal dan fikiran mereka sahaja. Selain itu, epistemologi barat ini juga merupakan perkara yang dapat diperhatikan melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan dan rasa yang hanya terhad kepada bidang sains fizikal atau empirikal, manakala benda yang tidak dapat dikesan melalui panca indera dan perkara metafisik tidak ditarikkan sebagai sains. Itu merupakan epistemologi dari pandangan barat. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada pandangan ahli falsafah terhadap epistemologi Islam, iaitu khususnya dalam falsafah Islam. Jadi terdapat beberapa jenis pandangan epistemologi iaitu dari segi pandangan barat dan pandangan Islam. Epistemologi Islam amat berbeza dari epistemologi barat. Dari pandangan Islam, epistemologi bukanlah dari segi teori atau akal semata, tetapi ia juga melibatkan akidah, seperti yang sudah disebutkan sebentar tadi. Jadi, fahaman falsafah yang wujud perbezaan di antara Islam dan Barat telah menyebabkan perbezaan sumber dan teori-teori lalu menimbulkan beberapa ciri khas. Epistemologi Islam yang menggunakan sumber Al-Quran tertumpu kepada wahyu daripada Tuhan, panca indera dan akal, manakala epistemologi Barat hanya kepada akal saja. Oleh itu, beberapa ahli falsafah daripada Islam seperti Ibn Khaldun dan Ibn Sina muncul telah mengutarakan fahaman mereka. Jadi mari kita lihat apa yang telah kami simpulkan daripada kajian kami tentang pandangan ahli falsafah Islam ini terhadap epistemologi. Yang pertama adalah Ibn Khaldun. Umum mengetahui bahawa Ibn Khaldun merupakan seorang ahli falsafah yang sangat terkemuka, terutamanya dengan karya beliau yang sangat ulung iaitu karya Al-Muqaddimah. Di dalam karya beliau ini, beliau menjelaskan mengenai jenis-jenis ilmu dan kebaikan atau keburukan menggunakan sesuatu ilmu tersebut untuk pembangunan masyarakat. Kami telah simpulkan juga di dalam karya beliau ini, Ibn Khaldun telah mengetengahkan tentang konsep ilmu yang dipaparkan oleh, iaitu Ibn Khaldun adalah komprehensif ataupun menyeluruh, meliputi hubungan dari diri manusia dengan wahyu, roh, akal, panca indera dan sifat-sifat yang terbentuk dalam diri manusia. Itu merupakan kesimpulan yang kami boleh jelaskan secara ringkas tentang pandangan ahli falsafah iaitu Ibn Khaldun mengenai epistemologi. Seterusnya, ahli falsafah Ibn Sina yang juga tidak kurang merupakan seorang ahli falsafah yang unggul di dalam falsafah Islam. Bagi Ibn Sina, beliau telah mengetengahkan tentang kebenaran dalam pemikiran falsafah yang disebut sebagai hikmah. Yang pertamanya adalah konsep nazariyah, yang merupakan ketentuan yang berhubungan dengan hal-hal yang kita ketahui namun tidak berlaku dalam nyata. Yang kedua adalah praktis amaliyah, yang merupakan ketentuan yang berhubungan dengan apa yang diketahui dan apa yang dikerjakan. Faktor yang menyebabkan beliau berkata sedemikian adalah
wahyu dan akal. Wahyu ini adalah menjadi sebagai sumber ilmu, manakala akal adalah penjelasannya. Setakat itu sahaja daripada pandangan ahli falsafah terhadap epistemologi. Saya akan bercakap pula tentang ilmu falsafah barat. Tokoh yang pertama iaitu René Descartes. Karya ulung beliau yang pertama iaitu Meditation on First Philosophy. Beliau membuat kajian tentang dua aspek dalam epistemologi iaitu rationalism dan empirism. Dari segi rationalism, beliau mengatakan ilmu yang sahih itu dikenali menggunakan akal fikiran yang rasional dan bukannya berdasarkan menggunakan panca indera. Empirism pula iaitu bertentangan dengan rationalism. Beliau mengatakan sumber ilmu yang sahih dapat disahkan dengan diri kita. Descartes menyatakan tujuan hidupnya adalah untuk membawa akal pemikiran ke arah penemuan kebenaran yang sistematik dan juga sebagai penghapusan kesalahan. Tokoh yang kedua iaitu John Locke. Beliau menyokong ajaran empirism dan beliau juga sangatlah berpengaruh. Beliau mengatakan manusia dilahirkan dengan akal yang kosong dan baru dicorakkan oleh pengalaman panca indera kemudiannya. Beliau mendefinisikan pengetahuan sebagai persepsi hubungan dan persetujuan atau perselisihan dan penghinaan terhadap idea. Epistemologi menurut pandangan Locke iaitu panca indera merupakan sumber ilmu yang sahih dan semua idea dapat dijelaskan dari segi pengalaman yang diperolehi daripada diri manusia. Peranan epistemologi dalam pembangunan iaitu tujuannya adalah untuk mencari ilmu yang untuk menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu dan bukannya hanyalah sebagai seorang warga negara ataupun anggota masyarakat. Maklumat ilmu Islam adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Ilmu yang dapat menyeimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan dan bekalan hidup manusia. Dan kesimpulan daripada pembentangan ini adalah epistemologi merupakan satu cabang ilmu falsafah yang terbahagi kepada dua falsafah iaitu falsafah barat dan falsafah Islam. Daripada sudut falsafah barat menceritakan tentang ilmu sains fizikal sahaja, manakala epistemologi dari sudut Islam tidak terhad kepada ilmu sains fizikal, malah terhadap mental dan metafisik, sebagai contoh ilmu ghaib dan sebagainya. Pembelajaran epistemologi mampu membantu manusia untuk berfikir ke arah yang betul dan juga mampu membina fikiran manusia untuk berfikiran dengan lebih jauh dan di luar kotak, yang dapat mencipta sesuatu yang baharu atau mengetahui sesuatu perkara. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.